الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan mereka yang mendapat perlindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga akhirat. Marilah kita hayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Awasi lidah dan tanganmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim wajib mempunyai akhlak yang baik. Ia adalah tanda, alamat dan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga adalah kesan spontan, bukan pilihan dalam hidup bersyariat. Di antara tanda dan bukti Islamnya seseorang ialah menjaga lidah dan tangannya daripada menyakiti orang lain. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim itu ialah seseorang yang orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Dan seseorang yang berhijrah itu ialah seseorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa seseorang muslim hakiki dan juga berakhlak adalah yang mampu menahan kejahatan daripada tutur kata dan juga tingkah lakunya, daripada menyakiti hati dan juga perasaan serta mengganggu gugat keamanan dan kesejahteraan kehidupan orang lain. Ingatlah, segala apa yang kita perkatakan dan lakukan akan memberi kesan langsung kepada saudara se-Islam lainnya. Dan ia sentiasa dalam pengetahuan Allah. Bahkan menjadi tugas para malaikat untuk mencatatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 17 dan juga 18, sebagaimana yang dibacakan dalam mukaddimah khutbah tadi, yang bermaksud semasa dua malaikatnya mengawal dan menjaganya, menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatan, yang satu duduk di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan ataupun perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya pengawas yang sentiasa sedia untuk menerima dan juga menulisnya. Hadirin Jumaat sekalian, berakhlaklah apabila lidah menutur kata. Ia sangat lembut pada zahirnya, tetapi lebih tajam daripada mata pedang. Berfikirlah dahulu untuk menuturkan pandangan dengan bahasa yang lembut. Jangan menuturkan jika boleh menghina, yang boleh menghina, mencaci dan menyakiti hati orang lain. Ingatlah bahawa antara perkara yang tidak boleh diundur adalah kata-kata yang keluar daripada dua rahang, selain waktu dan kesempatan yang tidak akan berulang untuk sekian kalinya. Tutur kata dan lafaz yang kita ucapkan juga bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari akhirat kelak.
Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil kira daripada umatnya apa yang disimpan di dalam hatinya selagi mana tidak dilakukan ataupun diperkatakan. Riwayat Al-Bukhari. Berkaitan hadis ini, Imam Ibn Hajar Asqalani menyatakan bahawa niat yang jahat belum menjadikan seseorang berdosa, tetapi jika kejahatan tersebut diungkapkan atau dilakukan, maka ia dicatat dan juga dikira berdosa. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam kegairahan kita berhujah dan berdebat, terdapat segelintir umat Islam yang sengaja melajakkan lidah dan juga perbuatannya demi hati yang mahukan kepuasan hasutan syaitan untuk membalas dendam, menjatuhkan serta menyerang pribadi seseorang atau satu-satu kumpulan yang tidak sehaluan. Ketika pantas berbicara, merendahkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan agung, tidak terfikirkah bahawa perbuatan itu sangat keji dan juga tidak berakhlak sama sekali? Terlupakah kehinaan yang akan Allah timpakan ke atas pelaku yang menghina kekasih Allah? Ketika ringan tangannya menconteng mural dan juga lukisan yang lain dengan lakaran hina dan kata nista, adakah dia tidak tahu dan alam barzah yang penuh dengan ular dan juga kala? Ketika menari jari jemari menyusun perkataan-perkataan bersifat fitnah ataupun adu domba di media sosial, adakah dia tidak sedar akan dosa dan azab yang pedih menantinya? Diriwayatkan daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun orang yang diseksa dengan penyangkut besi yang menembusi pipi hingga ke belakang lehernya, dan disangkut lubang hidung hingga menembusi belakang lehernya, dan disangkut mata hingga menembusi belakang lehernya, ialah kerana kerjanya sejak pagi menyebarkan pembohongan dari rumahnya hingga ke seluruh ufuk penjuru dunia. Riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala juga memberi ancaman kepada sesiapa yang menyakiti orang lain, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Hadirin Jumaat sekalian, sesungguhnya kata-kata kesat dan maki hamun yang dilemparkan sesama Muslim adalah satu fitnah besar kepada Islam dan umat Islam. Ia sekaligus mencalar, merobek dan menjatuhkan imej Islam yang sifatnya menyelamatkan dan mendamaikan antara sesama Islam maupun bukan Islam. Lebih buruk lagi, keruntuhan akhlak Islam ini akan menyebabkan runtuhnya maruah ummah dan agama Islam itu sendiri. Permusuhan yang berlaku sesama umat Islam membuka peluang kepada pihak musuh untuk mengambil kesempatan untuk menyerang Islam dan juga umatnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Bukan merasa bangga dan begitu yakin, bahkan mereka merasa bangga dan begitu yakin kerana ia dimulakan dan dirancangkan oleh umat Islam itu sendiri. Mereka berani memijak, menconteng, membakar dan melakukan apa sahaja. Semuanya kerana adanya segelintir umat Islam yang berperilaku hina dan tidak berakhlak demi kepentingan dunia dan juga kekuasaan mereka. Hakikatnya, umat Islam yang tidak berakhlak inilah yang menjadikan umat Islam semakin hina dan terhimpit. Ketahuilah, perkataan jahat yang dilafazkan oleh lidah
dan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tangan serta panca indera akan menghakis dan menghabis segala amal soleh kita. Tidak cukup setakat itu, seseorang bakal menanggung pula dosa kejahatan orang lain yang tidak dilakukannya. Inilah sebenar-benarnya orang yang muflis. Sebagaimana yang jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya orang muflis dalam kalangan umatku ialah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan amalan salat, puasa dan zakat. Pada masa yang sama, dia juga datang dengan kejahatan, pernah mencecer orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, membunuh orang ini, dan memukul orang ini. Lalu diberikan kepada orang ini pahalanya, juga orang ini daripada pahalanya. Maka jika habis pahalanya sebelum selesai perhitungan, maka akan diambil dosa kesalahan mereka, lalu dicampakkan kepadanya. Kemudian dia dihumban ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Para tetamu Allah sekalian, ayo, marilah kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Ia sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia adalah mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adalah sesuatu yang bersifat zahir dan akhir, bukan bersifat relatif mengikut lingkungan adat, tradisi, etika, moral dan juga nilai-nilai setempat yang rata-rata gagal menzahirkan hasrat dan juga tujuan penciptaan manusia. Sebenarnya, hidup bermasyarakat dalam negara ini, budi pekerti yang baik adalah asas kerukunan dan juga keharmonian. Diperkukuhkan lagi dengan prinsip rukun negara yang bertunjangkan nilai trust yang ditekankan oleh Islam. Diyakini mampu menjamin kestabilan dalam kepelbagaian. Malah prinsip tersebut lebih dahulu diajarkan oleh Islam seperti hakikat hidup bertuhan dan beragama, tuntutan untuk hidup beradab sopan dan bertata susila, ketaatan kepada ulil amri, dan tuntutan hidup dalam masyarakat dengan penuh keamanan serta menjunjung undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati. Bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan juga ancaman musuh yang terang dan juga berselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khaira ummah, umat yang terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apatah lagi soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan kefahaman, mengikut garis rentas kalimah la ilaha illallah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Al-Hadis, serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Muslimin sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, khatib ingin berpesan kepada hadirin sekalian agar mengambil pedoman-pedoman berikut. Pertama, umat Islam wajib mengimani bahawa segala perkataan dan juga perbuatan mereka di dunia akan dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Kedua, umat Islam mesti menjaga lidah dan anggota badannya daripada menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah menggunakan lidah untuk terus berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabak COVID-19 segera diangkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari lidah mereka dan juga tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri tentang segala yang mereka telah lakukan. An-Nur ayat 24. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang berbahagia, dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta terus berdisiplin dan wajib mematuhi prosedur operasi standar SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS, khususnya mengambil wuduk di rumah, membawa sejarah masing-masing, memakai pelitup muka ketika hadir di masjid dan juga di surau, serta mengamalkan penjarakan sosial. Bagi mereka yang tidak sihat adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid dan juga di surau. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma أن تهبذا بعين إناتك الربانية وبحبن يقاتل سمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان سرافودin Irsyah Al-Haj ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهاج. اللهم علم من عون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي حديث Selangor Tengku Amir Syah Ibni Sultan Sarafuddin Irsyah Al-Haj في أمن وصلاح وعافية بمنك وأكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا رحمة مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan juga keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan binutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.